Perkara gempa yang kita dikejutkan secara tiba-tiba bila bangun pagi beberapa hari lepas dengan satu berita yang menceritakan tentang satu perkara yang mungkin kita dah pernah berbau-bau benda yang sama beberapa tahun lepas tapi tiba-tiba keluar balik. Kish, Arif, mungkin boleh start dengan Arif benda ni. Menangkan sebab dia melibatkan kau minat Liverpool dan ia adalah melibatkan pasukan yang menjadi seteru utama kau dalam the last 4 years mungkin. Tapi kau punya split second punya thoughts bila kau ternampak berita tu keluar balik selepas beberapa tahun melibatkan Man City. Okay, aku agak curious juga macam dia tiba-tiba breaking news, tiba-tiba je keluar ni kan berita pasal allegation pasal Manchester City ni. So at first macam aku thought benda daripada 2009 kenapa sekarang baru tiba-tiba nak exploitkan benda ni. So benda dah 14 tahun. So sekarang ni pun masih sama-sama. Okay. Tapi dia punya allegation tu banyaklah, lebih daripada 115 kot yang dia kena accuse. Yes. Lebih dari 100. Sebab kalau untuk bercakap lebih jelas, kalau mungkin korang tak ada idea, mungkin ada yang tak sedar dengan apa yang berlaku sebenarnya, kita nak dengar beberapa tuduhan yang dihadapi oleh pihak Manchester City setakat ni. Ini adalah beberapa perkara yang mungkin ataupun nombor untuk menceritakan situasi sebenar. 50 tuduhan berkaitan ketepatan yang melibatkan isu keuangan dan 8 tuduhan berkaitan gaji, 25 tuduhan berkaitan dengan keuntungan dan kestabilan klub, 30 tuduhan berkaitan bantuan untuk menjurus ke arah Liga Perdana Inggeris punya effort, dan juga masih lagi kita ada beberapa nombor kosong which is trofi Liga Juara Eropah yang dalam tempoh itu masih lagi belum diraih oleh Man City. Tapi sebenarnya Kish lebih 100 Kish. Kalau beberapa tahun lepas, aku rasa tahun 2020 kot yang keluar cerita Man City, perkara tu dia seolah-olah dilupakan sebab penggantungan tu tak jadi. Tapi at the end of the day denda tu still ada. And there must be the reason kenapa ada denda. Kalau benda tu katakan 10 tuduhan waktu tu dan 10 tu semua tak ada, semua salah, sepatutnya tak ada even denda. There must be ada benda yang tak kena. Dia kronologi dia agak simple sebenarnya. Kronologi dia surat khabar tabloid Germany Der Spiegel yang dapat maklumat internal maklumat segala leak email semua diorang berjaya dapatkan daripada Man City, dan apa yang Man City lakukan sepanjang hampir 10-12 tahun. Diorang kumpul benda tu 2018 dia leak. Dia leak dan dua pihak yang immediately triggered adalah UEFA dan juga Premier League. Tapi yang lebih laju menjalankan siasatan adalah UEFA sebab FFP itu datang daripada dia asalnya kan. So diorang lakukan siasatan dan diorang mendapati bahawa Man City bersalah. Cuma Man City bawa kes tu pergi International Court of Justice, and court tu yang Mahkamah buang Timbang kes tu. Tara, Betul. Mahkamah Timbang Tara, court tu yang buang kes tu. Dan bab ni yang orang confused sebab orang ramai kata dulu court dah pernah buang kes, kenapa masih lagi Man City bersalah? Tapi court tu buang kes tu bukan atas faktor Man City tak bersalah. Dia buang kes tu sebab dia kata mengikut undang-undang UEFA sendiri, dokumen-dokumen yang lebih lama daripada 5 tahun tak boleh digunakan sebagai evidence dalam mana-mana kes. Hanya 5 tahun lepas saja. So dia kata ikut law kau, kami buang kes, tapi dia fine Man City yang macam kau cakap tu, dia fine Man City tu sebab dia kata Man City refuse to cooperate. So atas faktor refuse to cooperate, kami bagikan saman 10 juta. Tapi UEFA terdiam kat situ. Premier League pula sambung siasatan. Sampai sekarang 4 tahun dia ambil masa untuk jalankan siasatan, dan sekarang dia dapati Man City bersalah. Sebab sedar ataupun tidak sebenarnya, daripada pihak UEFA, dia punya time limitation dia adalah 5 tahun. Tapi untuk Premier League tak ada. Tak ada. Mungkin kau korek archive daripada tahun 1995 pun mungkin dia boleh jumpa juga. So mungkin benda tu yang buat terlepas. Tapi sebelum tu aku nak ingatkan korang dengan apa yang kita borak ni sebenarnya. Aku dah lama tunggu orang nak call sebab sebenarnya kadang-kadang benda-benda yang orang call ni kita nak input lebih. So 0389581042. Sekali lagi 0389581042. So itu untuk korang call dan boleh borak dengan Kish ataupun Ibn Arif Amin kat sini. Tapi Kish, aku nak sambung part yang bila menjurus ke arah Premier League, there's no limit untuk dia orang siasat benda ni. Dan sekarang ni situasi tu berlaku dalam tempoh yang aku rasa timing tu memang sangat tak menyebelahi City. Dalam keadaan City
even winter transfer window baru-baru ni, banyak kontroversi yang paling besar bila cara tiba-tiba keluar cerita Joao Cancelo pergi ke Bayern Munich. Itu aku rasa benda yang dalam keadaan kau tengah nak kejar pendahulu Liga sekarang Arsenal. And then tiba-tiba ditambah dengan benda ni. Lepas tu baru ni kalah dengan Spurs. So dia macam betul-betul untuk mood dalam even dressing room aku rasa pun tak banyak sikit akan terkesan. Walaupun players mimpi boleh keluar statement dengan cara okay, we are still here, kita masih lagi dalam situasi yang baik. Tapi bagi aku tak. Tapi untuk kau, bagi aku tak, mesti dia akan ada efek. Mesti ada efek, tapi sebenarnya aku rasa dia bergantung kepada cara Pep Guardiola melihat benda ni. Sebab kita tahu Pep dulu pernah bercakap bahawa kalau kelab saya didapati bersalah, saya lah orang pertama yang akan meninggalkan kelab ni. Itu dulu dia cakap. So sekarang ni up to him. Kalau dia nak tunggu sampai review decision ni ataupun sekarang sendiri dia nak ambil pandangan dia, bergantung kepada keputusan dia, dia boleh shape mentality City. Contoh kita ingat mereka akan terkesan, tapi kalau Pep bijak, dia boleh gunakan situasi ni untuk mengatakan it is us against the world sekarang ni. Satu dunia nak tengok kita jatuh, kita yang boleh bangkit semula. Siege mentality tu dia boleh guna untuk bangkitkan semula pemain Man City. Tapi tu cakap bila kau cakap is us against the world. Against the world tu macam mungkin besar konteks dia, tapi sekarang ni obviously bila banyak even banyak paper kita jumpa sekarang, dia punya headline adalah is Premier League against Man City. Kalau kau nak ambil kira sekarang, aku boleh kata is those big five. Dalam big six tu termasuk Man City. So those big five clubs, Man City, Man United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Spurs, dalam kelompok tu antara pasukan yang fight untuk die-die Premier League kena provekan yang this time Man City kena. Itu yang dia nak. Even sekarang ada dakwaan yang kata salah seorang lawyer yang akan terlibat dalam siasatan ni adalah wakil daripada Arsenal punya member punya apa tak. So benda-benda tu yang aku rasa, aku punya opinion is benda-benda tu akan memberikan kesan sebab ini adalah melibatkan Premier League dan juga kelab besar di Premier League. Kita tahu Premier League ni at the end of the day is all about the money. So kalau 5 kelab besar yang datang yang masuk campur dan memberikan say diorang, dia akan memberi kesan kepada pihak Premier League untuk buat apa-apa keputusan. Tapi untuk kau? Okay, sekarang ni Man City, aku rasa on Man City punya side, dia punya camp, diorang tengah treat benda ni as cool as possible. So sebab sekarang ni diorang appoint the best lawyer yang pernah tolong former Prime Minister dekat sana, Boris kan. So dia hire Lord Panic. So Lord Panic ni dia punya portfolio bukan calang-calang. So City is going to go all out nak provekan yang diorang tak bersalah. Tapi benda ni macam dia ada clubs mungkin akan mengharapkan something, punishment dekat City. So Premier League sekarang pun ada pressure lah sebab tim-tim lain akan pressure Premier League untuk akan tekanan. So City aku rasa diorang masih buat relax lagi. So diorang yakin diorang boleh sebab diorang nak bayar lawyer tu tak ada masalah. Sebab aku baca kat news in total dia bayar lawyer tu sama gaji dengan Kevin De Bruyne per week. It could be more. Dia bab duit mungkin tak ada masalah untuk Man City. Tapi sejujurnya kau rasa dia orang surprise tak cerita ni keluar balik in the first place? Mestilah surprise. Confirm diorang surprise. Sebab diorang rasa dah habis dah dengan UEFA tu. Dah tutup buku dah. Last time tu dah macam tutup buku, tapi macam Kisha kata tadi lah, rupanya mungkin Premier League masih lakukan siasatan belakang tabir, and then diorang dapat macam mungkin diorang dah ada confidence yang all the accusation tu tepat. Kita banyak dengar jenis punishment yang mungkin boleh wujud sekiranya Man City memang terkonor this time. Tolak point, tak ada direhatkan tidak, tolak point, kemudian mungkin dijatuhkan terus dari Premier League. And even ada pula cerita yang kata kalau keluar dari Premier League tak ada keperluan untuk pihak EFL ambil dia masuk dalam Division 1 atau Championship, Division 2, semua League 2, League 3. So dia boleh jadi dia pergi duduk dekat non-league tu kalau tahap macam tu. Tapi senario dia senang je. Again, masih lagi boleh diselamatkan. Maksudnya selagi belum kata salah tak salah. Tapi kalau kata salah, mengetahui secara dalam Premier League selama ni possible punishment yang akan Man City buat. Di Itali kita dah nampak contoh Serie A dengan Juventus. Aku jujur cakap, dia macam ni dia macam ni kalau ikut aku,
jumlah kesalahan yang diorang ada tu 100 lebih tuduhan aku rasa it's more than enough untuk hang nak singkirkan depa ke liga bawahan. Okey. Tapi aku also rasa yang Premier League tak akan buat benda tu. Okey. So proses appeal sekarang ni pun akan berjalan 2-3 tahun. Lama, mesti lama. Benda ni pun akan berjalan 2-3 tahun. Dia orang akan drag case ni selama selama yang boleh. And Premier League pun sebagai sebuah liga sekarang ni dia sedar bahawa Man City ni dia kena salahkan Man City. Sebab government UK dah mula pandang semacam kat Premier League dan kebolehan mereka untuk jaga etika liga. Okay. So sekarang ni dia mesti nak tunjuk yang dia boleh punish. Tapi dia also tahu yang Man City adalah sebahagian besar daripada tarikan utama kepada Premier League. Dan dia tahu dia tak boleh buat keputusan sedrastik nak hantar diorang ke division bawah. Okay. Aku kalau Premier League betul-betul singkirkan Man City, aku akan betul-betul respect gila kat Premier League. Tapi aku tak jangka perkara itu berlaku. Aku rasa paling-paling pun pemotongan mata lah kot. Sebab and maybe bukan pemotongan mata decision Maybe dia satu benda yang aku boleh imagine dia buat, dia tarik banyak liga yang diorang menang sebelum ni. Macam Juventus kena dulu kan. Dia tarik, itu aku boleh imagine lah. Tapi penyingkiran aku Dia tak boleh nak tampung. Aku tak nampak Premier League akan buat benda Dia tu. tak boleh nak tampung. Kacau revenue. Okey, yang aku suka part ni dia tricky tau. Engkau cakap dia menjadi tarikan besar di Premier League. Tapi aku rasa it's obviously in the last 10 years. Tapi Premier League ni kan dia banyak elemen. Dia melibatkan daripada tahun 1992 contohnya. So, is it benda tu pun jadi antara benda consideration yang dia buat juga bila dia untuk dalam buat keputusan tu. Sebab bagi aku contoh sama ada dia mengenangkan City adalah memang betul-betul tarikan utama dalam Premier League sekarang ataupun no. Premier League is bigger than Man City. Maksudnya kita still lagi ada Arsenal, Chelsea, Man United, contoh Liverpool. So tak ada masalah pun without Man City. Pandangan peribadi aku, kalau kau nak, dia ada dua perspektif. Satu is perspektif apa yang sewajarnya berlaku dan apa yang mungkin bakal berlaku. Okey. Kalau sewajarnya berlaku, memang Man City kena turun. Sebab kalau hang tengok bukti tu, boleh dapat senang kat internet, Google cari. Dia menunjukkan bahawa sepanjang 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, kan selalu dia orang akan keluar list 10 of the most commercially viable clubs in the world. Okay. Selalunya Man City akan duduk nombor 1, nombor 2. Padahal macam kau cakap, Man City ni secara amnya sejarah global dia tak banyak, kecil je. Tapi macam mana brand dia boleh generate lebih banyak duit daripada City, daripada Arsenal, Liverpool, MU yang ada sejarah lebih banyak, fan base lagi besar, commercial pool, tarikan komersial yang lebih besar. Macam mana City boleh lagi besar? Itu yang bukti yang diorang dapat, yang diorang artificially inflate jumlah sponsorship. Simple je. Kau tak ada buat apa? Owner Man City, dia just buka satu company, dia buka a few companies, dia park duit kat company dan dia suruh company tu sponsor Man City. Ibarat So bila cuci duit lah. bila orang korek dapat tahu banyak sponsor Man City sebenarnya tak ada pekerja pun bawah company tu. Tapi sponsor berjuta-juta. Tapi tak ada registered employer. Dan mungkin salah satu cabang dia bila cerita melibatkan Roberto Mancini punya gaji 1.45 million. Lepas tu ada 1.75 juta pula pergi datang daripada pihak lain, third party. Sama juga dengan cerita dakwaan pasal even agent dia dah deny that midfield. Yaya Toure. Yaya Toure pun kata untuk tambah gaji dia tapi bukan gaji yang stated kat dalam Premier League punya sistem contohnya. Tapi ada duit tepi lain. Under the table lah. Tapi bulan-bulan kau akan dapat. So benda-benda ni sebenarnya, again aku nak terpetik daripada apa Ki cakap sebelum aku nak teruskan kau. Dia melibatkan kau create satu company dan company tu macam tadi Ki cakap, company tu yang fund kau. Dan kau adalah kelab yang besar tau. Kau ada duit, kau boleh buat semua benda. Tapi benda tu boleh bocor juga. So, aku tak tahu. Mungkinlah bila kita bincang-bincang macam ni lah, lebih mendalam, dia punya possibility tu banyak tau. Banyak mungkin ada orang tak puas hati, dia dengki ke apa kan. Dia start leak, dia bagi tahu dekat tabloid Germany ke apa kan. So, it could be jealousy, it could be kerja tu tak cukup clean ke macam mana. Tapi yelah, City dia powerhouse. Duit memang tak ada masalah. Okay, so mungkin dia nak nampakkan revenue dia macam in a way macam desperate attempt nak jadikan Man City ni global brand. Tapi In a short period. Within a short period of time kan. So mungkin,
ada kecacatan sikit lah kat situ. Sebab tu macam kita ketiga orang agree kat sini lah. Kau buat kerja tak clean. In short period tiba-tiba fanbase kau, even fanbase kau pun stadium Etihad Stadium tu antara stadium yang paling cepat kosong. Tapi paling banyak Tapi dapat commercial revenue dia paling tinggi. Tak masuk akal tak kan? masuk akal lah benda-benda macam tu. Sebab bukti tu boleh nampak depan mata tau. So benda-benda macam tu. Tapi last part sebelum aku tutup cerita ni. Arif, Juventus kena dulu yang zaman Calciopoli benda tu. Player yang orang kata origin Juventus stay. Contohnya Del Piero, Buffon. Tapi those stars player macam contoh Zlatan Ibrahimovic belah. Katakan Man City ditolak point dan benda ni dah tak cantik dah. Guardiola tadi Kish dah mention. The day after memang benda ni kau buat hal kau salah, kau tipu, sehari lepas aku dah tak ada dah. Tapi City boleh lakukan apa yang Juventus lakukan, kekalkan sebilangan besar player ataupun no, dia akan terima nasib. Aku jujur aku rasa tak, sebab aku rasa current crop of players at City dia tak adalah macam sayangkan klub tu sepenuhnya. Aku sebab duit. Tapi banyak faktor juga. It could be because of Pep. So kalau let's say Pep betul-betul caw, player-player lain, De Bruyne, Haaland, aku rasa the big game player semua akan leave the club. Kish, untuk kau? Dia susah nak cakap sebab aku tak rasa conclusion dia akan datang anytime soon. So mungkin setahun daripada sekarang, 2 tahun daripada sekarang. Tapi mengenali Pep Guardiola sebagai seorang manusia, background dia daripada Barcelona, prinsip socialism yang dia pegangkan semua. Kalau benda ni proven, aku rasa Pep akan immediately resign and out daripada club. Sebab aku ada terbaca juga artikel masa yang first case dengan UEFA tu, Pep ada tanya dengan board. Dia kata dia ada tanya dengan board, betul ke apa benda, and then board dah explain dekat dia and dia berpuas hati dengan jawapan board. So tapi sebab tu dia berani cakap. Yes. Kalau kau tipu aku gerak. And kita tak akan jadi kawan. Okey, aku kena tanya soalan ni sebab dia melibatkan kita ada 2 fans punya kelab, Liverpool dan juga Man United. Sekarang kecoh tengah Qatar punya pihak, ada pihak daripada Qatar nak beat Man United. Okey, Dan juga ada keluar cerita pihak daripada Qatar, wakil yang lain nak dapatkan Liverpool sebab Liverpool pun on sale kan. Memang tengah jual lah. Tak, sabar, jangan buat besar dulu. Tapi benda ni efek tak? Apa yang jadi dekat Man City sebab dia melibatkan pemilik Arab. Sebab PSG pun belum selamat dengan FFP. Kena ingat juga. Cara dia orang punya pembelian Mbappe, kau beli Neymar, lepas tu tak lama tu kau beli Mbappe, kau loan dulu dengan option to buy tu, kau dah siap-siap booking. So, efek daripada tanah Arab punya owner untuk pegang kelab di Liga Perdana Inggeris lepas ni, dia bagi kesan yang besar tak? Bagi kesan yang besar. Kalau untuk fanbase Liverpool, confirm. Of course, kalau macam contoh ada someone individual yang kaya daripada Arab nak beli Liverpool, memang time tu kita orang memang datang bagi blank check je. Okay. Tapi kita boleh ambil pengajaran daripada case Man City sekarang. Dia consequences akan datang nanti in future. So kalau boleh as a fan, aku nak elakkan benda tu. So kalau boleh pemilihan owner tu pilih yang betul-betul. Sebab kita tak nak benda ni jadi dekat kelab kita. Sebab ada juga kelab lain yang dah dimiliki oleh orang, kita bukan skeptikal dekat bangsa Arab tapi wakil-wakil dari sana yang secara tiba-tiba dah shopping 40-50 million easily. So benda-benda tu pun sports washing lah sebenarnya. Dia lagi nampak lawak bila jersey away sesebuah pasukan tu sama dengan jersey national team sesebuah negara.